Okey, minggu lepas kita belajar tentang fungsi dan prosedur kan? Ingat lagi tak apa perbezaan fungsi dan prosedur? Fungsi mengembalikan nilai selepas melaksanakan sesuatu tugasan kan? Dia selesai buat tugas, dia mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai tu menggunakan penyataan apa? Ingat lagi tak? Dia guna perkataan apa untuk dia pulangkan nilai tu? Return. Return, betul. Return dan mesti ada pun boleh ubah kat sebelah dia kan? Itu fungsi. Kalau prosedur lebih kurang fungsi juga, tapi dia tidak mengembalikan nilai selepas selesai melaksanakan satu tugasan. Okey, untuk hari ni kita nak tengok pembahagian fungsi. Fungsi ni dia ada dua jenis. Okey, dua jenis fungsi. Yang pertama adalah built-in function. Yang pertama built-in, dia ada siap-siap dalam pustaka. Dalam pustaka bahasa pengatur syaraan tu, dalam library bahasa pengatur syaraan tu dia ada siap-siap. Okey, dia didatangkan sekali dengan bahasa pengatur syaraan. Jadi kita tak payah duk tulis dah. Tak payah tulis coding dah. Itu built-in function. Yang kedua kita ada user defined function. Nama pun user defined. Maksudnya pengguna kena tulis atur cara bagi sesuatu fungsi. Pengguna kena tulis sendiri atur cara. Okey, so kita tengok sekarang ni apa perbezaan antara built-in function dengan user defined function. Okay, set. Okay, built-in function kita panggil juga sebagai fungsi dalaman. Fungsi dalaman. User defined function, fungsi yang dihasilkan sendiri oleh pengguna. User kan, pengguna. Okay, apa persamaan kedua-dua ni? Persamaan dia adalah mempunyai nama yang deskriptif di bahagian pengepala. Maksudnya di kepala fungsi tu mempunyai nama yang deskriptif. Deskriptif ni nama yang menerangkan, yang menjelaskan apa tugasan dia tu. Fungsi tu untuk nak buat apa? Contohnya untuk kira. Kalau kira mungkin kita guna, kalau jumlah mungkin kita guna fungsi sum kan? Kita kalau built-in function mungkin ada sum. Okay? Kalau user defined function mungkin kita kata jumlah. Fungsi kita letak nama jumlah. Okay? Macam tu. Jadi nama sesuatu fungsi ni mesti yang menerangkan tujuan fungsi tersebut. Yang menerangkan apa tugas yang perlu dilakukan oleh fungsi tersebut. Itu maksudnya nama yang deskriptif. Deskriptif. Dia boleh describe. Okay? Kita tengok nama apa kita dah boleh agak dah tugas dia apa. Yang kedua, mempunyai badan function. Okay? Ada badan dia, ada body dia dan mempunyai pernyataan return. Ini kena ingatlah persamaan built-in function dengan user defined function. Sebab dua-dua ni adalah function kan? Mestilah ada pernyataan return. Ini kena ingat. Okay, bagus ini. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan. Okay, perbezaan antara built-in function dengan user defined function. Okay, yang pertama, built-in function datang sekali dengan bahasa pengatur syaraan. Dalam programming Python tu dia ada siap-siap. Kalau dalam programming Java pun, bahasa Java pun dia ada siap-siap. Tu maksudnya datang sekali. Dikepilkan siap-siap dengan bahasa pengatur syaraan. Kalau user defined function ditulis oleh pengatur cara. Okay? Kita sendiri, manusia sendiri yang tulis. Bila kita nak guna, kita tulis. Okay? Okay, perbezaan yang kedua, nama yang deskriptif, unik dan terpelihara dan tidak boleh diubah. Nama dia satu deskriptif. Okay. Unik. Unik. Terpelihara. Terpelihara ni maksudnya tidak boleh diubah. Kalau dalam sistem dia bagi siap-siap nama tu sum. Kita tak boleh ubah. Ada lagi nama min untuk mencari nilai minimum. Min, max. Okay. Nama ni terpelihara. Kita mesti guna yang ni. Okay, tak boleh ubah. Itu adalah built-in function. Okay, satu dunia guna nama yang sama. Kalau user defined function,
boleh diberi sebarang nama. Kita boleh bagi nama apa pun tak apa asalkan nama tu menerangkan tujuan fungsi tersebut. Okay. Asalkan tidak bercanggah dengan kata kunci dalam bahasa pengatur caraan. Okey, kata kunci dalam bahasa pengatur caraan. Kata kunci ni adalah perkataan-perkataan yang dihaskan untuk bahasa pengatur caraan. Contohnya perkataan print. Perkataan input. Okey, jadi bila kita nak declare satu fungsi, tak bolehlah bagi nama contohnya def, definition, print. Okey, macam tu. Boleh tak definition print? Ni. Tak boleh sebab nama ni menggunakan kata kunci. Kata kunci dalam bahasa pengatur caraan. So tak boleh guna print kat sini. Sebab kita guna dalam body dia kan. Nanti kita nak tulis coding, untuk kita paparkan kita guna arahan print. Okey, seterusnya. Saya padam dulu. Tak faham tanya. Okey, next. Built-in function, kod sumber tidak boleh dilihat. Kod sumber maksudnya arahan dia ayat-ayat dia kod segmen. Kod sumber tu adalah kod segmen, tidak boleh dilihat. Kita sebagai pengguna kita tak boleh tengok coding dia. Kita hanya boleh panggil function tu dan kita suruh dia buat kerja dan dia kembalikan nilai. Itu saja. Kod sumber tidak boleh dilihat. Okey, tapi kalau user define function sebab manusia yang tulis, jadi kod sumber boleh dilihat dan diubah lah. Kalau tak sesuai kita ubah, kan? Okey. Yang last sekali, built-in function perlu argument. Argument perlu nilai. Okey. Tapi user define function boleh ada atau tidak ada argument. Okay, nanti kita tengok contoh supaya lebih mudah faham. Okay, next ya. Penggunaan built-in function. Built-in function. Okay, yang ni yang ada siap-siap dalam pustaka bahasa pengatur caraan. Contoh ini menunjukkan penggunaan built-in function. Okay, dia guna built-in function yang bernama sum. Yang pertama dia guna sum, lepas tu dia guna juga max, min, index. Okay, dia guna 4 ni. Sum. Sum tu agak-agak awak untuk apa? Apa maksud sum? Sum untuk menjumlahkan. Sum is jumlah. Max. Max tu mencari nilai. Nilai apa? Nilai yang tertinggi ataupun nilai maksimum. Okay, contoh macam markah ni kan. Ni markah pelajar Ali bin Azmi. Kalau maksimum ialah markah 87. Okay. Itu adalah max. Min. Min lebih kurang juga. Tapi dia adalah nilai minimum. Minimum tu nilai yang paling rendah. Okay, kalau Ali bin Azmi ni markah paling rendah dia ialah 70 macam tu. Index. Index ni adalah kedudukan. Kedudukan item. Okay, index ni saya pernah sebut dalam kelas. Index mesti bermula dengan apa? Kosong. Ya, pandai. Index mesti bermula dengan kosong. Contoh kat sini, kalau markah dia, okay, contohnya ni senarai markah ya. Kita buat sebagai senarai markah untuk murid bernama Ali bin Azmi ni. Ni senarai dalam kotak ni. Dalam senarai ni ada 4 item. Indeks mula dari kosong macam ni. Kosong ni 1, ni 2, ni 3. Okay, macam tu. Okay, jadi kita tengok. Dia kata bagi mendapatkan nama murid, untuk mendapatkan nama murid yang memperoleh jumlah markah tertinggi dan terendah. Okay, maksudnya atau cara kita ni akan melaksanakan tugasan untuk apa? Untuk mendapatkan nama murid yang memperoleh markah tertinggi dan terendah.
jumlah markah tertinggi dan terendah. Maksudnya atau cara kita akan menjumlahkan markah. Bagi Ali bin Azmi, dia tambah semua ni. Tambah, okey, akan dapat berapa kan? Berapa markah dia, jumlah dia. Kat sini adalah jumlah. Okey, yang ni pun sama juga. Tambah, dapatlah jumlah markah untuk pelajar kedua nama Aminah. Ni sama juga. Semua ni akan, markah ni akan dijumlahkan. Lepas jumlah dia akan bagi tahu dekat kita murid mana yang mempunyai markah yang tertinggi. Markah semua ni ada 5. Markah mana yang tertinggi dan markah mana yang terendah. Okey, faham tak? Ada soalan? Ni kita nak buat coding ni. Nak tulis kod segmen lepas ni. Okey. Saya nak awak faham dia punya gambaran keseluruhan ni. Apa yang perlu dilakukan. Okey, next. Ni coding dia. Nampak tak? Kalau tak nampak boleh tengok buku teks ya, lagi jelas. Okey. Yang ni saya nak tunjuk. Ni ada saya prepare tadi tu yang start kelas lambat. Untuk prepare yang ni. Okey, tengok Mula-mula kita bagi arahan murid 1 sama dengan 87, 70, 80, 78. Murid 1. Lepas tu kita ada murid 2, murid 3, murid 4, murid 5. Okey. Semua ni kita buat untuk apa? Tengok ni. Menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Simpan markah dalam senarai. Markah setiap murid. Okey, murid 1 kita simpanlah nilai-nilai ni, item dia ada 4 item ni. Jadi untuk memudahkan awak faham, saya buat macam ni. Tengok ni saya buat. Ni. Macam tu. Arahan yang ni, yang kita tulis dekat segmen kod ni, sebenarnya dalam komputer dia buat macam ni. Murid, tak ada underscore, sepatutnya ada ya, tertinggal. Okey, murid 1, ini adalah senarai markah dia. 87, 70, 80, 78. Okey, ini murid 1. Murid 2, sama juga. Okey, nanti komputer dia akan sediakan memori. Okey, dia buat dalam bentuk senarai bermula daripada indeks kosong. Ini adalah indeks kosong, 1, 2, 3 macam tu. Ini untuk murid 1, murid 2, murid 3, murid 4 dan murid 5. Ini faham tak? Yang ni. Maksudnya yang awak tulis arahan macam ni, kod segmen yang macam ni, sebenarnya di sebalik tu dia akan jadi senarai macam ni lah. Okey, seterusnya. Arahan seterusnya, menyimpan nama setiap murid dalam urutan senarai nama. Okey, seterusnya kita nak simpan nama setiap satu nama ni, kita nak simpan dalam senarai yang bernama nama. Senarai kedua kita, nama dia nama. Ni jadi macam ni. Nama senarai adalah nama. Dalam tu item dia adalah, ni lah setiap seorang murid ni. 0, 1, 2, 3, 4. Okey, dari segi indeks kan. 0, 1, 2, 3, 4. Dia akan bentuk senarai macam ni. Okey, setakat ni ada soalan? Make sure faham betul-betul dia tak susah pun yang ni. Okey, kemudian menjumlahkan markah setiap murid. Okey, yang ni dia lain sikit lah daripada yang atas ni. Sebab dekat sini dia dah menggunakan built-in function yang bernama sum. Okey, ini sum ni adalah built-in function. Di mana function ni kita perlu tulis ke tak perlu tulis? Kelas? Okey, tak perlu tulis kod arahan untuk sum. Okay. Maksudnya kita tak payah tulis def, sum, apa-apa ni kan. Ini kita tak payah tulis, tak payah buat sebab sum ni adalah built-in function. Bila built-in function maksudnya dia ada siap-siap dah dalam bahasa programming Python. Dia ada siap-siap dalam pustaka dia, dalam library Python. So kita hanya guna saja. Kita panggil, kita guna. So ingat ya, yang ni pengguna tak payah tulis.
Okey, jumlah 1 sama dengan sum murid 1. Apa dia akan buat? Dia akan buat yang sebelah kanan dulu, ni. Sum murid 1. Okey, murid 1 ni merujuk ke mana? Merujuk yang atas ni. Nampak ni, murid 1. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia sum. Sum tu maksudnya jumlah. Dia jumlahkan. Okey, jadi dia jumlahkanlah semua ni. 87 tambah 70 tambah 80 tambah 78. Dapat berapa? 315. 315. Betul, 315 kan? Jadi, jawapan dekat sini, hak dia kira ni, dia dapatlah 315. 315 ni akan dihantar ke pemboleh ubah yang bernama jumlah 1. Sebab tu dapat macam ni. Jumlah 1, nilai dia adalah 315. Faham tak? Jumlah 2 pun sama juga. Jumlah 2, dia akan jumlahkan markah bagi murid yang ke berapa? Jumlah 2 ni dia akan sum markah bagi murid kedua. Ni murid kedua ni. Tambah ni. Dapat berapa? 315 juga. Tu sebab 315 kat sini. Okey? Boleh faham tak ni? Sekarang kita nak tengok jumlah. Jumlah sama dengan, okey, jumlah bila ada ni kotak macam ni. Kotak ke keli? Sana. Okey. Bila ada kotak macam ni, maksudnya dia akan buat satu senarai. Okey, kotak macam ni maksudnya dia akan buat satu senarai. Dalam senarai tu dia akan letakkan nilai. Yang pertama adalah jumlah 1. Maksudnya jumlah 1 ni akan masuk ke sini. Okey? Yang ni masuk ke sini. Jumlah 2. Jumlah 3 masuk ke sini. Ni jumlah 4. Jumlah 5. Okey? Faham kan setakat tu? Make sure faham, jangan tak faham. Next. Okay, seterusnya. Mencari markah tertinggi dan terendah dalam senarai jumlah. Okay, senarai jumlah tadi tu. Senarai jumlah tadi. Sana, jumlah tadi kat mana? Dekat atas tu. Susah lah sebab dia panjang kan. Okey, senarai jumlah tadi. Mencari markah tertinggi dan terendah dalam senarai jumlah. Senarai jumlah ni merujuk kepada sini. Kita nak cari markah tertinggi. Untuk markah tertinggi, kita gunakan fungsi built-in function yang bernama max. Ni, sebab itulah kita guna max kat sini. Faham? Max, maksimum. Nak cari nilai maksimum dalam pemboleh ubah yang bernama jumlah. Okay, ataupun kita kata mencari jumlah maksimum dalam senarai. Senarai yang bernama jumlah. Yang ni lah. Kan? Okey, apakah nilai maksimum? Yang mana nilai maksimum? Nilai tertinggi. Yang ni kan? Okey, yang ni adalah maksimum. Okay, jadi dia akan masukkan ke dalam pemboleh ubah tertinggi. Kan, dia buat yang belah kanan ni dapat nilai 334. 334 akan masuk kepada pemboleh ubah tertinggi. Sama juga yang bawah ni, dia akan cari nilai minimum dalam senarai jumlah. Berapa nilai minimum kita? Yang ni kan? Okey. Bila dapat nilai minimum 276, dia akan masukkan ke dalam pemboleh ubah terendah. Yang bernama terendah macam ni. Okey? Sampai situ saya rasa okey. Tak susah sangat. Nanti kalau kurang faham, duduk saja, cuba baca balik. Menggunakan subfunction untuk mencari indeks. Sekarang kita nak mencari indeks. Okey? Index juga adalah built-in function. Index.
Okay, built-in function. Maksudnya kita tak payah tulis dah fungsi tersebut. Dia ada siap-siap kan? Okay, jumlah dot index tertinggi. Maksudnya dia akan tengok pada senarai yang bernama jumlah. Okay, dia akan refer dekat jumlah ni, masih dekat jumlah ni. Dot index, dia akan tengok index. Bila index kita kena senaraikan nombor. Index bermula dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Dia akan tengok nombor index. Okey, macam tu. Apa dia buat lepas ni? Indeks tertinggi. Tertinggi tadi berapa? Tertinggi tadi adalah 334. Indeks bagi item 334. Apa jawapan dia? Indeks bagi item 334. Bagi tahu saya. 2. Indeks bagi item 334 adalah 2, betul. Okey, so dekat sini 2. 2 ni akan dihantar kepada pemboleh ubah yang bernama indeks tertinggi. Ni kan? Ha, macam tu, betul. Lepas tu dia buat pula yang bawah ni. Jumlah, masih merujuk kepada jumlah ni. Dot index, dia nak paparkan indeks terendah. Terendah kita berapa? 276. 276 indeksnya berapa? 4. Pandai. 4. Okay, jadi 4 akan dihantar ke pemboleh ubah indeks terendah. 4 ni. Okey, baguslah. Okey, next. Kita tengok yang bawah ni. Menggunakan subfunction untuk mencari nama murid. Kita nak tahu murid mana yang jumlah markah dia tertinggi dan terendah tu. Saya padam dulu yang lain, nampak semak sangat. Okey, kita tengok bawah ni. Murid markah tertinggi sama dengan nama, kita hantar nilai indeks tertinggi. Kita buat belah kanan dulu kan. Nama indeks tertinggi. Indeks tertinggi kita berapa? 2. Okey. Nama indeks tertinggi. Maksudnya kita akan tengok senarai yang bernama nama. Nama ni sebenarnya adalah senarai. Maksudnya kena tengok yang atas tadi. Okey, tengok indeks tertinggi 2, indeks terendah 4. Yang ni kan? Okey. Jom kita tengok. Indeks tertinggi 2, indeks terendah 4. Jadi, dia akan merujuk kepada nama. Okey. Nama kat sini. Ni, senarai yang bernama nama. Okey. Jadi, kalau nak mudah, kita letak indeks dahulu. Daripada depan 0, 1, 2, 3, 4. Kan? Lepas tu tadi dia kata indeks tertinggi. Indeks tertinggi nilai dia berapa tadi? 2 kan tadi? Yang ni adalah tertinggi. Indeks tertinggi. Indeks terendah tadi 4 kan? Ini adalah terendah. Faham tak? Faham. Oh, faham. Make sure faham betul-betul nah. Okey, jadi yang tertinggi tu nama ni Chong kan? Yang terendah tu Danish. Okey, ingat nah sebab saya nak scroll down. Okey. Tadi kita dekat. Okey, jumlah indeks dekat sini tadi sini. Okey. Nama indeks tertinggi. Indeks tertinggi tadi 2, indeks terendah adalah 4. Nama apa? Nama dia adalah Chong Yi Ling. Dekat sini jawapan dia adalah Chong Yi Ling. Chong Yi Ling akan dihantar kepada pemboleh ubah murid markah tertinggi. Ni kan? Lepas tu sama juga yang bawah ni. Indeks 4, nama dia apa? Nama dia Danish. Danish anak lelaki Kartigasu akan dihantar ke pemboleh ubah murid markah terendah. Okey, setakat ni okey. Nak habis dah ni. Okey, seterusnya akhir sekali mencetak nama beserta markah tertinggi dan terendah.
Okey, arahan mencetak mesti guna arahan print. Print. Okey. Murid markah tertinggi. Yang hitam ni adalah pemboleh ubah. Dia akan ambil nilai pemboleh ubah. Murid markah tertinggi, nilai dia berapa? Murid markah tertinggi ni pemboleh ubah kan? Ini pemboleh ubah. Okey. Ni, yang ni pemboleh ubah ni. Yang ni adalah nilai. Okey, jadi murid markah tertinggi ni dia akan paparkan apa? Paparkan Chong Yiling. Ha ni. Chong Yiling ni dia akan paparkan setakat ni. Setakat ni. Kan? Lepas tu koma. Koma maksudnya dia ada jarak sikit ni, space. Lepas tu memperoleh jumlah markah tertinggi iaitu yang hijau-hijau ni dia akan keluar sebiji macam yang kita type. Yang hijau ni keluar sebiji macam ni. Ini make sure kena faham. Ni. Apa yang warna hijau dia akan keluar sebiji macam tu. Lepas tu koma. Koma maksudnya ada ruang kosong kat sini. Tertinggi ni adalah apa ni? Tertinggi dan terendah ni. Bagi tahu saya ni apa dia ni? Pemboleh ubah kan? Bila pemboleh ubah, kita kena gantikan dengan nilai. Tertinggi tadi berapa? Ada kat atas tu. Apa dia tertinggi tadi? 334. Ni kan 334 betul. Ni 276 ingat Lagi payah nak scroll dah. Okey, 334. Jadi dia akan keluarlah 334 kat sini. Ini kan? Okey, seterusnya yang bawah ni, murid markah terendah. Markah terendah dia akan ambil nilai. Markah terendah ni kan? Nilai dalam markah terendah ni, murid markah terendah ni, nilai dia adalah Danish. So dia akan papar takat ni. Danish, anak lelaki Kartigasu. Koma. Koma ada ruang sikit kat sini. Memperoleh jumlah markah terendah iaitu, ni. Memperoleh jumlah markah terendah iaitu, sampai sini, sorry, sampai sini Terendah. Terendah akan ambil nilai 276. So kita dapatlah output kita macam ni. Okay. Jadi setiap baris kod segmen tu, setiap arahan ni awak kena faham macam mana dia dilaksanakan. Selalunya kalau ada tanda sama dengan ni, saya selalu bagi tahu tanda sama dengan ni menunjukkan apa? Umpukan. Kena faham yang tu. Umpukan. Umpukan tu maksudnya dia buat operasi sebelah kanan dulu. Yang ni dia buat mula-mula. Belah kanan dia buat dulu, dapat jawapan dia akan umpuk, akan hantar ke sebelah kiri. Macam tu. So konsep ni kena ingat. Walaupun kod segmen kita panjang, tapi kalau kita faham konsep ni memang boleh buat lah. Ada soalan yang ni? Ada tak? Okay, next. Kita sambung lagi, sikit lagi. Nampak macam panjang kan, tapi tak susah pun. Okay, seterusnya yang ni output dia lah. Dalam konteks kan. Ini murid markah tertinggi, ini tertinggi. Ini murid markah terendah, ini terendah. Okay. Seterusnya. Kita tengok lagi. Okay. Ni penggunaan user defined function. User defined function. Yang ni yang ditulis oleh pengguna kan. Ditulis oleh pengatur cara. Bila ditulis oleh pengatur cara, kena ada lah ni def ni. Kan sebab kita tulis sendiri, kena ada def ni. Sebab ini adalah fungsi. Macam tadi yang sebelum ni, yang sum, max, min tu kita tulis tak def? Def sum, def min, def max, def index. Ada tak kita tulis? Ada tak? Kita tak tulis kan? Kita tak tulis pun def sum, def min, def max tu. Sebab semua tu adalah built-in function. Dia ada siap-siap dalam pustaka dia.
Ini user defined function kita kena tulis. Untuk buat apa function ni? Untuk mengira kuasa 2. Mengira kuasa 2 dalam bahasa pengaturcaraan Python. Okey. Ini kita define. Define fungsi atau prosedur. Dalam kes ni fungsi lah. Okey, fungsi yang mengira kuasa 2, def kuasa 2, tengok nama. Nama dia kuasa 2. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kita fungsi ni adalah untuk mengira nilai kuasa 2. Okey, def kuasa 2 x. X ni adalah apa ni? X ni adalah parameter. Okey, pemboleh ubah x adalah parameter. Return x kali x. Sebab kuasa 2 mestilah darab nombor yang sama tu 2 kali kan. Okey, bahagian utama atau cara minta pengguna memasukkan satu nombor. Macam mana nak minta pengguna masukkan nombor? Maksudnya yang dekat sini kita perlu gunakan fungsi yang kita panggil sebagai fungsi input. Arahan dia macam ni. Nom sama dengan int sebab data tu jenis integer. Input, mesti ada arahan input. Masukkan satu nombor integer. Nanti dia akan keluar arahan macam ni lah. Masukkan satu nombor integer, titik bertindih. Lepas tu dia akan tunggu pengguna masukkan nombor. Okay, nombor yang pengguna masukkan ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama apa? Bernama apa kelas? Bernama? Nom, pandai. Betul. Okay, contohnya kalau kita masukkan 4 kan. Jadi pemboleh ubah nom akan pegang nilai 4 sebab pengguna masukkan 4. Macam tu. Okay, so baris ni dah settle, boleh faham? Panggilan fungsi. Bila kita dah ada nilai bagi pemboleh ubah nom, kita akan hantar nilai tersebut kepada fungsi. Supaya fungsi tu boleh buat pengiraan kuasa 2. Okey, panggilan fungsi. Untuk kita hantar, kita kena panggil fungsi tersebut. Macam mana nak panggil? Untuk panggil fungsi, kita letakkan nama fungsi sebelah kanan macam ni. Kuasa 2, ni nama fungsi kan? Kuasa 2, lepas tu apa nilai yang kita hantar? Nilai yang kita hantar ni adalah nom. Ingat lagi dah apa kita panggil nilai yang kita hantar tu? Ni nilai yang kita hantar, nom ni. Kita panggil apa ni? Kalau dekat sini. Parameter. Dekat sini parameter. Dekat sini parameter. Dekat sini apa? Pemboleh ubah. Memang pemboleh ubah. Tapi lebih spesifik kita panggil sebagai argument. Ya, argument. Okey. Yang kita hantar adalah argument. Yang diterima dekat fungsi adalah parameter. Ingat yang tu ya. Okey. Kita panggil fungsi kuasa 2, kita hantar argument ataupun kita hantar pemboleh ubah nom yang pegang nilai 4. Okey, jadi dekat sini 4 ni, nom ni pegang nilai 4. 4 ni akan dihantar ke sini. Okey. Dekat fungsi nilai x tu, nilai x ni akan pegang nilai 4. Sebab dihantar dari sini kan. Okey, def kuasa 2 x. Nilai dia 4. Apa dia buat? Ini body dia. Return x darab x. Maksudnya apa ni? 4 darab 4. Berapa 4 darab 4? Berapa 4 darab 4? 16. 16 ni akan return. Return ke mana? Return ke baris yang memanggil dia. Yang panggil dia yang ni kan? Okay. Mula-mula yang ni dia panggil dia atas. Lepas tu yang fungsi dia buat operasi. Lepas tu dia hantar balik nilai dekat sini. Hantar nilai. Jadi jawapan dekat sini akan jadi 16 sekarang. 16 ni pula akan dihantar, diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama nom kuasa. Maksudnya akan ada lagi pemboleh ubah baru yang bernama nom kuasa. Nilai dia berapa dalam nom kuasa ni?
Dia pegang nilai berapa? 16. 16, betul. 16. Okay. So nom kuasa akan pegang nilai 16. Lepas tu baris terakhir. Print kuasa 2 bagi. Tadi saya kata kalau yang hijau tu dia keluar sebiji macam tu. Jadi output dia akan jadi kuasa 2 bagi, lepas tu ada jarak sikit, nom. Nom ni pun boleh ubah kan? Ni. Dia akan ganti dengan nilai. Nilai berapa? Tengok balik. 4. Ya, pandai. Bagi 4 ialah koma jarak sikit. Nom kuasa. Berapa nom kuasa? Nilai berapa? 16. 16. Macam tu. Habislah. Inilah output kita. Faham tak? Okay, untuk bagi lebih mudah faham, mungkin awak boleh baca dekat tepi ni lah. Ni saya. Next. Okay, 4.10. Penggunaan user defined function bagi membandingkan dua nombor dalam bahasa pengatur Python. Ni kita buat laju-laju sikit. Membandingkan. Maksudnya nak bagi tahu nombor mana lebih besar, nombor mana lebih kecil. Okay, user defined function. Maksudnya pengguna yang tulis. User defined function. Kalau dalam atur cara ni, dia guna ni. Nama dia adalah besar kecil. Def besar kecil x, y. If x lebih besar daripada y, return x dan y. Okay. Kita tengok atur cara utama. Tengok yang ni terus ya. A. So kita ada pun boleh ubah A. Masukkan nombor integer yang pertama. Okay, arahan ni dia akan keluar sebagai output. Sebenarnya dia input lah kan. Sebab dia tunggu input pengguna. So dia akan keluar. Masukkan nombor integer yang pertama, titik bertindih. Masukkan nombor integer yang pertama, titik bertindih. Lepas tu masukkan nombor. Okay, katakan awak masuk 4. 4 ni akan dimasukkan kepada pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah A. A akan terima nilai 4. B. Masukkan nombor kedua. Masukkan nombor kedua. Awak masukkan katakan 9. Okay, dan ni awak masuk 9. 9 akan dihantar kepada pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah B. B akan pegang nilai 9. Okay, setakat ni. Lepas dah ada nilai, dia akan panggil fungsi. Okay, panggil fungsi arahan dia macam ni. Besar kecil, fungsi kita nama besar kecil. Apakah argumen yang dihantar? Ya, argumen yang dihantar ataupun pemboleh ubah yang dihantar adalah A dan B. A adalah 4, B adalah 9. A akan masuk ke sini, dia akan jadi X. B akan jadi apa? Y. Okay. A akan jadi X, X tu akan pegang nilai 4. B akan jadi Y, Y akan pegang nilai 9. Okay. Dekat sini apa dia buat? If X lebih besar daripada Y. X kita 4. Adakah 4 lebih besar daripada 9? Betul tak? Salah. Salah. Kalau salah dia buat tak yang ni? Tak buat kan? 4 lebih besar daripada 9, ini false. Kalau false, yang ni dia tak buat. Yang ni dia tak buat. Dia pergi dekat else. Else return Y X. Dia buat yang ni. Return Y. Y berapa? Y berapa? 9. 9. X kita 4. Yang ni dia return. Okay. Y 9, X 4. Dia return ke mana? Return ke sini. Return ke sini balik. Okay, yang ni yang panggil dia. Dia return adalah 9,4. 9,4 akan diumpukkan ke pemboleh ubah ni. Besar kecil. Kita ada dua pemboleh ubah kat sini. Besar akan pegang nilai berapa? 9. Ya, besar akan pegang nilai 9, kecil akan pegang nilai 4 macam tu. Lepas tu, nombor ni akan pegang nilai berapa? Bukan, nombor tak pegang nilai kan, dia keluar tulis. Dia keluar
Terus dia punya ayat dia. Nombor, okey, besar pegang nilai berapa? 9. Ya, betul, 9. Ha. Lebih besar daripada kecil. Kecil apa pegang nilai? 4. 4. Ha, betul macam tu. Okey. So inilah jawapan kita ni. Okey. Ingat yang ni adalah pemboleh ubah. Yang ni dua-dua ni adalah pemboleh ubah. Maksudnya bila pemboleh ubah kita ganti nilai dia, nilai kat atas ni. Jangan tulis besar dengan kecil pula, salah. Itu nama pemboleh ubah, kita kena ambil nilai. Faham? Okey, nanti bila free tolong baca lah yang biru-biru ni lah. Ha, dia akan keluar output dia macam ni. Tadi kita buat tu macam tak berapa tersusun. Yang ni first adalah fungsi input. Yang kedua pun fungsi input juga. Fungsi input. Awak boleh catat dekat buku teks buat dengan pensel. Fungsi input dia keluar ayat sebiji macam yang warna hijau dalam coding tu. Yang ni kita masukkan. Ni pengguna masukkan, yang ni pun pengguna masukkan. Okey. Yang ni adalah fungsi output sebab dia guna arahan print. Yang ni tadi dia guna arahan print. Print tu fungsi output. Yang fungsi input ni dia guna arahan input. Okey. Ini kena ingatlah yang ni. Ini fungsi output. Okey. Macam biasa tak ada soalan kan? Tahu dah. Okey. Last kali ini perbezaan dia. Yang ni macam saya bagi dalam jadual tadi. Saya harap awak baca lah ni, make sure faham.